Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita di bahagian yang ketiga. Pada hari ini kita akan mempelajari perbezaan graf fungsi trigonometri serta kesan perubahan pemala bagi setiap graf fungsi trigonometri. Bersama saya, Cikgu Siti Aisyah. Okey, di sini ada satu bulatan, iaitu satu bulatan mewakili graf trigonometri. Okey, iaitu bernilai 1 unit. Okey, jika cikgu lukis scene, kita lihat scene ya. Okey, cikgu sekarang cikgu gerakkan daripada kosong ini menuju ke 90. Okey, perhatikan, nampak bermaksud dia bermula dari kosong, naik bukit, dia naik sampai 90 sampai ke puncak bukit. So, puncak bukit. Kemudian, bila sampai puncak bukit, dia turun pula bukit sehingga ke 180 darjah. Okey, 180 darjah. So, yang atas bukit ini adalah bermaksud kita panggil titik maksimum, di mana titik yang paling tinggi. Okey, kemudian daripada 180 nak menuju ke 270, nampak dia dah terjun laut. Okey, dia terjun laut sampai ke titik paling minimum. Sampai situ saja, sampai 270 saja. Iaitu sampai Pak Siwal di titik 1 saja. So, kemudian dia naik balik untuk masuk ke darat. Sampai ke 360. So, di sini bermaksud pada Pak Siwal yang di titik 1, dia adalah titik minimum. Paling rendah dia boleh sampai. Okey, 90 paling tinggi dia sampai. Dia akan jejak tanah pada 360. So, dekat sini kita boleh nampak ialah bila scene dia punya kitaran yang bermula dari kosong dan membentuk huruf S. Bila sudah lengkap sampai huruf S ni, dia kita panggil dia dalam satu tempoh. Satu kala satu tempoh. Okey, berbeza dengan kosinus. Tengok kosinus pula. Okey, kosinus pula ialah dia dari bermula daripada atas bukit. Okey, walaupun pada kosong dia bermula daripada bukit, kan dia terjun. Dia terjun sampai ke darat. Nampak? Sampai 90 dia sentuh kat kosong. Kemudian dia sambung terjun masuk ke gaung. Masuk ke gaung. Okey. Kemudian 180 nak menuju ke 270. Dia naik balik, dia mendaki balik bukit tu, gaung tu, dan terus naik ke bukit semula. Okey, nampak? So, dekat sini dia membentuk huruf U ataupun kalau sedang kita panggil dia membentuk kuali lah, membentuk kuali. So, untuk kosinus membentuk kuali. So, dia adalah titik minimum. Okey, dia ada titik minimum, iaitu minimum pada paksi Y negatif 1. Okey, dia juga menyentuh pada paksi 90, paksi X itu 90 dengan 270. Okey, satu bentuk kuali ni, satu bentuk U ni yang lengkap ini adalah satu tempoh masa dia. Okey, kosinus untuk membentuk satu kitaran lengkap ialah bentuk U sahaja. Berbeza dengan sinus membentuk S. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana dengan tangent. Okey, tangent berbeza sikit ya. Sekarang cikgu bermula kosong. Okey, nampak dia naik menuju ke 90. Saya tidak menuju ke 90 darjah. Tetapi dia tidak melepasi. Dia tidak lalu ke 90 darjah. Tidak tersentuh 90 darjah. Sebaliknya dia akan tinggi memuncak. Bermaksud di sini dia infinity, tak terhingga nilai dia. Tak terhingga, tak tetap ada dia, dia sampai tak menyentuh 90 langsung. Okey. Kemudian bila menuju ke 180 dia bermula pada bawah. Okey, bermula pada bawah menyentuh pada 180. Okey. Kemudian dia teruskan nak menuju ke 270, dia tak menyentuh 270. Okey, nampak? Sekarang menuju ke 360, bermula pada bawah balik, sentuh ke 360. Okey, sampai situ. Okey, bermaksud dekat sini dari 90, dia tak akan sentuh 90. Yang bawah pun tak akan sentuh 90. Dia bermula tak terhingga, naik menuju ke 180 dan tak akan sentuh 270. Di bawah ni, dia tak akan sentuh 270 tapi menuju ke 360. So, inilah ada 3 garisan ini adalah satu kitaran lengkap bagi tangent. Iaitu bermula daripada kosong dan berakhir pada 360. Okey, dia menyentuh pada paksi X iaitu pada kosong, 180, 360. Okey. Okey, jom kita kaji apakah kesan perubahan pemala iaitu A, B dan C bagi suatu graf fungsi trigonometri. Okey, kita lihat ya. Okey, ini adalah graf sinus ya, graf sinus. Okey, apa itu amplitude? Okey, amplitude adalah jarak maksimum. Jarak maksimum ni maksud titik maksimum ni dari garis keseimbangan. Okey, ini garis keseimbangan. Itu nama dia amplitude. Ini adalah minimum, titik minimum. Okey, daripada garis keseimbangan. Okey, apa pula tempoh?
tempoh ialah satu kitaran lengkap, satu selang kitaran lengkap. Okey, untuk sinus dia punya kitaran lengkap ialah huruf S. Okey, nampak tak huruf S? Bila dia huruf S, bermaksud dia telah lengkap satu kitaran. Okey, satu S lah kita panggil. Okey, ini adalah contoh saja. So, kamu boleh tahulah amplitude tu apa, tempoh tu apa, garis keseimbangan tu apa. Okey, seterusnya kita lihat kesan perubahan dia. Okay, apa berlaku apabila A berubah? Okay, bila A berubah, nilai maksimum dan minimum juga berubah. Macam mana tu? Okay, contohnya cikgu lukis macam ni ya. Okay, contoh cikgu lukis graf sin. Ini adalah A sama dengan 1, ini adalah A sama dengan negatif 1. Apa kalau cikgu ubah A nama dengan 2? So, graf dia akan naik kan? Graf dia akan jadi naik macam ni. Yang ni turun ke 2. So, nampak perubahan dia. Jadi bila A bertambah, maka titik maksimum juga berubah, titik minimum juga berubah. Okey, selain itu graf dia semakin meninggi ya, memuncak, mengufuk. Okey, itu yang dimaksudkan dengan A ni. Okey, B pula. Bila B berubah, graf akan termampat dan mengembang. Macam mana tu? Okey, contoh macam ni. Kalau cikgu guna Y sama dengan sin X. Okey, ini graf sin X. Okey, sin X ini bermaksud sudut dia 360. Sudut tempoh dia ialah 360. B dekat sini ialah 1. Sebab apa 1? Sebab dia tak tulis. So, formula tempoh ialah 360 bahagi dengan B. Iaitu sekarang ini ialah 360 bahagi 1 sama dengan 360. Jadi dia punya selang tempoh kitaran lengkap bagi untuk B sama dengan 1 ialah 360. Nampak tak? Okey, berbeza kalau cikgu tulis sin 2x. X ini kamu tahu dia 360, ini adalah B. B sama dengan 2. Jadi formula dia adalah 360 bahagi 2, 180. So, tempoh dia adalah 180 di mana dia menghasilkan 2S. 2S. Dua selang tempoh lah, macam contoh dia. 1, ini 180. 2, 360. Bermaksud dia punya tempoh dia makin berkurang. 180 untuk menghasilkan 2 graf ini. Okey, ini bermaksud 2 graf. Yang ni untuk yang biru. Yang ni untuk 1. So, kita dapat beza kan? 1, graf itu akan semakin mampat. Maksudnya bila B bertambah, graf dia makin mampat dan macam meruncing ke atas. Okey, kalau B dia berkurang, dia akan makin mengembang. Itu beza dia. Okey, C pula. C macam mana? C itu tiada apa-apa, dia hanya menunjukkan graf itu naik beranjak sahaja, iaitu melakukan perubahan translasi lah. Translasi, contoh kalau graf macam ni, so katakanlah dia kata anjak 1, sini kosong kan, nak anjak 1 dia akan jadi macam ni. Dia naik 1, naik 1 tingkat, semua naik 1, dia bergerak 1. Kalau negatif, dia akan bergerak ke bawah. Itu maksud dia. C berubah. Okey. Okey, kita lihat dekat sini pula. Ini adalah graf tangent. Okey, ini graf tangent Tangent. Okey, berbeza dengan tangent pula. Tangent, apa berlaku jika A berubah? Lengkungan graf akan berubah. Okey, lengkungan berubah, lepas tu dia tiada amplitude. Sebab apa tak ada amplitude? Sebab dia tak ada maksimum dan minimum. Maksimum minimum dia tak ada. Okey, tak ada maksimum minimum. Kenapa? Cuba tengok graf ni. Graf tangent ni memang tak ada langsung titik minimum dan maksimum. Okey, contoh kalau A dia 1, lengkung graf akan berubah. Kalau sampai sini. Kalau dia naik tinggi sikit, dia naik atas. Kalau 3, atas lagi, yang meruncing gitu Cikgu punya ni saya ingat ni. Okey, kemudian B, tempoh. Tempoh untuk tangent dia berbeza dengan kosinus dengan sinus. Dia adalah 180 bahagi dengan B. Yang tadi cikgu explain tadi adalah 360 bahagi dengan B. Okey, untuk C pula, tangent pun sama, tak ada apa-apa. Kita
tak ada apa-apa. So yang banyak berubah ialah